Assalamualaikum semua. Okey, semalam saya dah upload video tentang Mitsubishi Xpander. Didapati bahawa video itu agak menggalakkan dari segi jumlah tontonannya. Taklah luar biasa, tapi agak laju jugalah. Nampaknya ramai juga orang yang sedang mencari Mitsubishi Xpander. Okay, apa khabar semua? Tengah buat apa? Tengah makan super ring ke? Okay, saya baru balik daripada Tesco. Tadi balik meeting atau balik kursus tadi, terus ke Tesco cek barang. Jadi hari ni kita nak sembang apa? Kita nak sembang tentang nak beli kereta baru ataupun kereta terpakai. Okey. Okey, mesti ramai orang yang sentiasa akan dalam dilema bila mereka sedang mencari sebuah kereta. Selalunya macam gini. Mereka ada bajet dalam 50k. Okay. Kereta dengan sasaran 50k dengan bayaran bulanan sekian lah, mungkin 600. Kemudian mereka akan dapati bahawa pilihan yang ada untuk sebuah kereta yang bernilai 50k didapati hanya ada Myvi, Persona, Iris dan sewaktu dengannya lah. Dan kemudiannya mereka mendapati bahawa dengan harga sebegitu, sebenarnya mereka mampu untuk memiliki sebuah kereta import tetapi second hand. Contohnya mungkin sebuah Honda City, sebuah Toyota Vios ataupun Nissan Sentral, dan mungkin ada juga kereta-kereta import dalam segmen B yang harganya mungkin lebih rendah daripada nilai 50,000 tu. Jadi di sini kita nak bincangkan tentang bukan antara beli kereta dengan nilai itu, contohnya 50,000, tapi saya nak cerita tentang nak beli kereta baru ataupun kereta terpakai. Okey, jadi saya secara peribadi, bila saya sedang mencari kereta, saya lebih mencadangkan untuk anda mencari kereta baru. Saya lebih mencadangkan anda mencari sebuah kereta baru. Contohlah, anda sedang mencari sebuah Toyota Vios. Anda bayangkan anda nak beli sebuah kereta Honda Vios, anda dah target macam tu, dan kemudian anda pun dah tengok dengan senarai harga, dah dapati mungkin harga bulanan lebih kurang 800 ke 900. Kemudian ada cadangan, ada kereta second Vios yang baru tahun 2019, dia jual dengan harga 20,000 lebih rendah daripada harga baru. Jadi manakah yang harus anda pilih? Secara peribadi saya akan memilih kereta baru. Dan saya selalu berpendapat bahawa siapa yang membeli kereta second hand ini, mereka sebenarnya sedikit mengalami kerugian. Kenapa saya kata ianya sedikit kerugian? Pertama, dari segi kereta lah, of course. Anda akan mendapat kereta yang totally baru dan anda tahu sejarah kereta itu daripada mileage keluar daripada pusat servis sampailah anda guna hari ini. Berbanding dengan kereta second hand, mungkin hanya digunakan dalam 30,000 km dalam masa setahun. Harganya turun 20,000 sebagai contoh, atau 15,000. Dan anda tak tahu sejarah kereta ini, sama ada dia pernah kemalangan ke, ataupun apa kerosakannya ke, macam mana rekod servisnya ke. Sebab kebiasaannya bila kereta baru ni, kalau kereta second ni, terutama kereta yang tiada rekod servis yang cantik, selalunya pihak penjual akan declare bahawa buku servisnya hilang.
Kan nampak macam pelik kan, buku servis hilang. Sedangkan lazimnya kita akan tinggalkan saja di dalam kereta buku servis itu. Tapi bila kereta tu dah berumur setahun, dijual di tempat jualan kereta second hand, dia dapati buku servisnya hilang. Okey, itu satu isu. Okey, tentang sejarah kereta itu. Jadi kita tak ada rekod, tak tahu sebenarnya apa sebab kenapa kereta yang baru setahun digunakan sudah dijual. Adakah kerana kerosakan atau masalah teknikal, ataupun mungkin pembeli tak mampu nak bayar kereta itu dan kereta telah ditarik dan dijual semula. Okay, jadi sebenarnya kita tak tahu apa sejarahnya. Jadi pada saya yang pertama adalah risikonya bila kita ambil kereta second hand. Okay, yang kedua, kenapa saya rasa saya akan memilih kereta baru? Kedua adalah kerana harga bayaran bulanan angsurannya. Okay, begini, selalunya kereta baru kadar faedah yang dikenakan oleh bank adalah di antara mungkin 2 hingga 3% untuk sebuah kereta import. Okay, berbeza pula dengan kereta second. Selalunya kadar faedah yang dikenakan oleh bank adalah 3.5 sehingga ke 5% untuk sebuah kereta import. Okay, dari situ sebenarnya walaupun harga kereta second itu adalah lebih murah, mungkin 10, 15 ke 20 ribu daripada harga asal. Okay, tapi sebenarnya dari segi bayaran bulanan, okay, anda sebenarnya membayar harga yang hampir sama dengan harga kereta baru. Okay, disebabkan kadar interestnya yang tinggi. Ini belum masuk lagi selalunya harga kereta second yang dijual di kedai-kedai atau diiklankan di platform e-dagang dan sebagainya. Kita dapati sebenarnya harga yang ditawarkan adalah hanya harga bodi sahaja, tanpa termasuk insurans, service charge dan sebagainya, protect dan sebagainya. Jadi last kali nanti kita perlu tambah, mungkin kita dapati dia berkurang 15,000, tapi mungkin kita perlu tambah lagi 5,000 untuk kos-kos tambahan untuk memiliki kereta tersebut. Contohnya pergi Puspakom. Okay, jadi kat situ sebenarnya last kali kita dapati bahawa bila dia main harga kat situ, harga bulanan yang kita perlu bayar tu sebenarnya hampir je sama. Okay, kalau kita tengok mungkin dia murah 30, mungkin RM50, saya rasa nilai macam gitu, okay, berbaloi ke untuk mendapatkan sebuah kereta second? Okay, dengan pemikiran kita berfikir bahawa kereta tu murah 15 ke 20 ribu daripada harga asal, contoh. Okay, itu poin yang kedua. Okay, bulanannya yang lebih kurang sama dengan harga baru. Okay, yang ketiga, selalunya kereta-kereta baru dijual dengan harga promosi bila dia dah capai dalam bulan 6. Okay, dia dah ada start ada diskaun. Sebenarnya daripada awal tahun pun dah ada diskaun, tapi kita perlu ambil kereta tahun sebelum tu lah. Kalau tahun ni 2020, awal tahun tu kereta tahun 2019 dijual dengan diskaun yang sangat tinggi. Kalau contohnya Vios boleh dapat sehingga 7,000, 6,000. Okay, dan hampir-hampir kita sebenarnya tak perlu mengeluarkan duit langsung untuk membayar angsuran bulan, membayar deposit 10% sebenarnya. Okay, itu tak masuk lagi dengan itu diskaun. Okay, itu tak masuk lagi dengan hadiah-hadiah lain lah. Okay, yang kita cerita tentang diskaun dulu. Selalunya kalau kita beli awal tahun, kita boleh minta untuk kereta tahun sebelumnya dengan diskaun yang agak besar. Okay, bagi tahun semasa pula selalunya dalam bulan 6, bulan 7, bulan 8 selalunya dah start dah promosi untuk diskaun kereta ni. Okay, contoh kalau mungkin harganya 80,000, mungkin pada bulan 8 kita dah dapat dalam 4 ke 5,000. Okay, diskaun untuk setiap kereta, dan contohnya kereta Vios. Okay, dan kita boleh hanya perlu tambah beberapa ribu lagi untuk duit muka. Berbanding dengan kereta second ni, okay, datang tanpa apa-apa tawaran diskaun rebate tunai. Kesannya anda tetap perlu, contoh kalau dia letak harga 65,000, okay, berbanding harga asal 80,000, okay, anda tetap perlu mengeluarkan
RM6,500. Okey, anda mungkin boleh kata bahawa kita boleh markup harga. Okey, mungkin boleh. Tapi last sekali anda akan dapati dengan tanpa membayar 100 sen pun duit kepada bank untuk deposit. Okey, kesannya adalah harga kereta itu nanti akhirnya akan jadi mungkin lebih mahal. Okey, sebab kita dah markup harga kereta tu balik tadi. Okey, ini adalah kerugian yang ketiga. Okey, tanpa ada sebarang rebate tunai yang kita dapat. Okey, yang keempat, selalunya kereta baru datang dengan tawaran daripada sales assistant. Okey, salesman akan bagi pelbagai tawaran-tawaran yang menarik, bukan saja rebate, tapi kadang-kadang mereka bagi duit tol atau duit minyak RM1,000 tambahan. Kemudian mungkin mereka bagi hadiah-hadiah ringkas. Okey, mungkin full tank, mungkin dapat payung, atau mungkin dapat dashcam dan sebagainya. Itu adalah sampingan yang anda boleh dapat dengan memiliki kereta baru. Dan jarang sekali sebenarnya kalau anda beli kereta second, mereka menawarkan perkara-perkara ini. Okey, selalunya paling dapat pun minyak pun dia bagi cukup-cukup je sampai ke stesen minyak. Okey, ataupun satu bar tu RM10 je. Okey, jadi itu satu kerugian yang keempat lah kalau kita beli kereta second. Okey, ada lagi tak kerugian-kerugian lain? Okey, kerugian yang kelima saya rasa dari segi mileage. Okey, kereta baru automatik kita tahulah jarak perbatuannya masih lagi original. Tetapi bagi sebuah kereta yang telah digunakan, kereta terpakai, lazimnya pihak penjual akan mengubah dia punya mileage. Okey, mereka nak nampak bahawa kereta itu jarang digunakan, kereta tu masih lagi dalam kondisi yang baik. Okey, jadi mereka lazimnya akan mengubah mileage kepada sebuah kereta second bagi menampakkan bahawa kereta itu dalam kondisi yang baik untuk dibeli. Dan mereka kadang-kadang boleh main pula harga yang bila kereta ni mileage-nya rendah, harganya mungkin lebih mahal daripada kereta-kereta lain. Okey, itu sebenarnya antara 5 lah senarai. Okey, kenapa saya kata lebih baik sebenarnya membeli kereta baru daripada kereta terpakai. Okey, daripada pandangan saya lah. Dan saya selalu mencadangkan kalau ada kawan-kawan yang nak beli kereta, contoh kalau ada kawan nak beli Honda City, okey, kemudian dia ambil second. Okey, saya selalu rasa macam kenapa pula ambil second yang tak ada apa-apa kelebihan sebenarnya. Sebaliknya kita akan dipermainkan dari segi harga, dari segi service charge, kemudiannya interest yang tinggi. Last sekali sebenarnya kita akan dapat lebih kerugian dengan perlu keluarkan modal untuk deposit dan sebagainya. Jadi saya rasa itu antara kerugian-kerugian yang kita perolehi jika kita membeli sebuah kereta second, okay, berbanding dengan sebuah kereta baru. Okey, saya setuju kalau anda nak beli sebuah kereta second, okey, bila harganya telah jatuh 50% daripada harga kedai, okey, harga baru. Okey, itu mungkin anda akan dapat sedikitlah keuntungan. Okey, dari segi bayaran bulanannya, itu mungkin saya boleh terimalah. Okey, ataupun anda sedang mencari sebuah kereta rare ataupun yang ada nilai, yang susut nilainya selalunya jatuh sedikit saja. Okey, yang tu mungkin anda boleh mencari sebuah kereta second. Selain itu, anda juga mungkin, saya setuju jika anda mencari sebuah kereta second. Contohnya anda ada bajet RM50,000. Okey, anda nak cari sebuah kereta yang bulanannya RM600. Anda dah nampak sebuah Myvi ataupun Persona. Okey, tetapi anda cuba cari kereta second hand yang bulanannya dapat RM600 juga. Mungkin anda akan dapat sebuah Vios tahun 2015 ke, anda mungkin dapat Honda City. Okey, yang itu saya sedikit bersetujulah daripada dapat ambil kereta baru yang mungkin jenama Malaysia. Mungkin anda boleh upgrade kepada sebuah kereta second tapi jenama antarabangsa. Okey, itu mungkin pilihan yang jelas boleh dipertimbangkan lah. Tapi kalau di antara kereta baru dan kereta second hand yang dalam jenis yang sama, jenama yang sama, saya lebih mencadangkan anda mencari kereta baru. Okey, itu antara sebab
kenapa saya lebih mencanangkan anda mencari kereta baru berbanding dengan kereta second hand. Okey, jadi kalau anda bersetuju dengan pendapat saya, anda boleh komen, dan jika anda tak bersetuju dengan pendapat saya juga anda boleh komen di bawah. Okey, jangan lupa untuk subscribe saya punya YouTube channel, dan kemudiannya jangan lupa untuk tekan like dan butang loceng. Okey, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Kita jumpa lagi. Saya nak sambung makan Supering. Okey, jom kita makan Supering. Assalamualaikum dan jumpa lagi.